Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Syafiq daripada Rooms, service provider untuk bilik sewa Kuala Lumpur. Alright. So, hari ni, hari Isnin, 14 Oktober 2019. Dan tajuk yang saya nak kongsikan pada malam ni adalah sekejap. Tajuk yang saya nak kongsikan malam ni adalah jenis-jenis loan yang bank bagi pada kita. Right. So, kalian aware tak yang ada banyak jenis loan yang bank boleh bagi pada kita? Dia bukan yang macam jenis-jenis loan tu bukan macam personal loan, bukan macam loan kereta, tu bukan jenis-jenis loan. Tu jenis loan tapi untuk loan rumah ni dia ada jenis dia lagi dalam sub lagi lah kiranya. Alright. So, dia biasanya untuk dapatkan jenis loan ni, dia macam ada beberapa dilema untuk orang yang beli rumah ni. Masa nak beli rumah, dah dilema. Nak rumah A ke, nak rumah B ke, nak duduk kondo ke, nak duduk apartmen ke, nak duduk mana lagi? Studio ke. Macam-macam lah masa tu pun dah pening dah. Dah pening nak fikir. Dah jumpa rumah, ada lagi pening dia yang lain. Dia tak berhenti kat situ. Pening dia yang lain tu apa? Bila dah dapat loan. So dapat loan, nak pilih pula loan yang mana yang nak. Bank mana yang kita nak pilih. So kalau ada banyak loan, ada banyak bank offer, lagilah pening. Jadi nak tak nak, kita kenalah pilih juga salah satu bank yang terbaik yang kita rasa. Okay, sekejap saya tengok kamera sikit. Alright. Okay, alright. So, jenis-jenis loan. Okay, yang biasanya kalau yang dapat loan ni biasanya orang beli rumah guna pinjaman lah kiranya kan. Kalau beli rumah cash tu biasanya tak perlu fikir benda ni. Kalau kalian jenis yang rasa macam nanti aku nak beli rumah, nak beli rumah cash, jadi rasa video ni tak berapa penting lah. Tapi penting juga, mungkin ada certain point yang saya nak share malam ni akan penting untuk kalian. Mana tahu terbuka hati nak buat nak beli rumah pakai loan ke nanti kan. Alright, so lagi okay, untuk loan ni, untuk jenis-jenis loan yang kita nak apply dengan bank, dia terpakai untuk semua jenis loan lah, termasuk macam untuk undercons, untuk lelong, untuk subsale ataupun rumah second hand. Dia semua tu dia still boleh boleh diaplikasikan lah apa yang saya nak share malam ni dengan loan-loan yang untuk rumah-rumah jenis yang macam saya share tadi tu. Alright. So, okay, saya masuk teruslah poin pertama. Okay. Untuk poin pertama adalah dia ada tiga jenis loan tu untuk loan rumah. Jenis pertama adalah term loan. Term loan tu apa? Apa term loan tu? Term loan tu maksud dia yang kata mudahnya dia pinjaman dia kekal. Maksud dia pinjaman dia kekal, maksud dia apa yang kekal tu adalah cara kita bayar kepada bank tu sama. Maksud dia katakanlah rumah kita harga 200,000, so kita bayar pada bank 1,000 sebulan. Jadi 1,000 sebulan daripada bulan pertama tu, katakanlah saya dapat start loan rumah, start bayar pada bulan 11 nanti. Jadi 1 bulan 11 tu ataupun akhir bulan 10 nanti, saya bayar RM1,000. Sampai ke tahun ke-35, kalau tak ada apa-apa perubahan, dia still lagi bayar RM1,000. So maksud dia term loan. Term loan tu dia fix. Dia tak ada berubah-ubah lah kiranya. Alright, faham yang tu? Okay. Kelebihan term loan. Okay. Dia kelebihan term loan ni, ada bank yang yang bagi, bila dia bagi term loan, dia bagi rate rendah. Tapi tak semua bank lah. Tapi ada jenis bank yang macam tu. Dia cakap, Syafiq, aku bagi kau term loan. Term loan punya jenis loan tu adalah term loan. So aku bagi kau term loan.
Jadi aku bagi kau rate katakanlah 4.2. Okay, so dia bagi saya 4.2 rate apa interest tu 4.2 tahunan 4.2 lah sampai habis lah kiranya 4.2. So kiranya 4.2 tu kira agak rendah lah kiranya. Ada juga bank macam tu, ada juga bank yang walaupun dia bagi term loan, dia still harga ataupun dia punya interest tu bergantung kepada bank tu nak bagi berapa. Dia tak semestinya lah, tak semestinya semua orang yang dapat term loan tu dia dapat rate yang rendah, tak juga. Okey. Dan kekurangan term loan tu dia tak boleh um, bayar in advance. Maksudnya macam ada dua loan lagi yang saya akan share nanti. Dia boleh bayar advance. Apa kelebihan bayar advance tu nanti saya terang untuk point nombor 2 dengan nombor 3. Alright, faham Jadi untuk yang term loan, lagi term loan tu jadi kita tak boleh buat pembayaran in advance. Boleh nak buat pembayaran in advance, tapi dia tak ada apa-apa function. Kita bayar je lah. Contohnya kita nak bayar 1,200. Jadi 1,200 dia akan bank akan kira 1,000 je kita punya pembayaran. RM200 lagi tu dia akan bawa ke bulan depan punya. Kiranya uh, bank tak kira, bank tak akan pandang kita bayar 1,200. Bank hanya akan pandang bayar kita bayar 1,000 je. Okay, faham macam tu? Alright. Dan seterusnya adalah, okay, kenapa term loan ni wujud? Dia dulu, mula-mula sekali term loan, memang term loan dulu lah yang wujudnya. Sebelum yang dua lagi ni wujud. Dia, kenapa term loan ni wujud? Dia sebab bank, ada bank yang dia tak nak bagi kita bayar extra. Jadi bila kita tak boleh bayar extra, kita still akan bayar 35 tahun ngam-ngam tempoh 35 tahun tu. Tak boleh bayar tak boleh kurangkan tahun tu. Dia tak macam dua lagi. Dua lagi dia ada kelebihan yang tu. Nanti saya terangkan lagi. Itu satu. Satu lagi bank dulu dia tak berapa nak majulah je lah zaman dulu kan. Dia tak berapa nak maju. Jadi apa ni? Jadi macam benda-benda tu dia berkait lah kiranya untuk term loan semua tu. Alright. Tu poin pertama. Okay. Poin kedua adalah yang first term loan. Yang kedua adalah saya terangkan semi-flexi nama dia. Semi-flexi. Apa tu semi-flexi? Flexi tu nama panjang dia untuk fleksibel. Fleksibel tu boleh ubah lah kiranya. Okay, apa yang fleksibel ni dalam ni? Okay. So, boleh ubah adalah installment bulanan. Dia installment bulanan, dia akan berkait dengan kadar faedah yang kita akan bayar masa dia macam tu. Nanti saya terang. Nanti mungkin yang ni awal-awal mungkin kalian tak faham lagi. Alright, so apa yang akan berubah adalah contohnya. Tadi kan saya cakap bayar sepatutnya bayar RM1,000 sebulan kepada bank. Jadi bayar RM1,000, katakanlah tiba-tiba bulan ni saya dapat bonus. So saya nak bayar lebihan RM200. So saya bayar RM1,200 ataupun gaji saya dah start naik dah. Katakan gaji saya naik RM500 sebulan. Jadi saya nak bayar extra RM1,200 instead of bayar RM1,000 je. So saya bayar setiap bulan RM1,200, RM1,200, RM1,200. Jadi bila saya bayar RM1,200, apa yang akan berlaku pada loan saya? Adakah loan saya masih sama dengan masih lagi 35 tahun? Okey, jawapannya tak. Kenapa tak? Okey, kat sini saya akan tunjukkan dia punya perkiraan. Okey. Sekejap ya. Saya buka, nanti kalau kalian ada masa, kalian boleh download financial calculator kat sini. Kau nampak financial calculator? Nampak ni. Yang ni, financial calculator. Yang ni. Right. So, buka financial calculator, dia punya interface dia macam ni. Mana buat ni? Okay, interface dia macam tu. Nampak So, kita akan ambil loan calculator. Okay. Mana ni? Okay, loan calculator. Nampak? Okay, loan calculator kita ambil. Alright. So, loan calculator katakanlah kita punya rumah tu harga RM100,000. Okay, saya letak RM100,000. Nampak? RM100,000. Katakanlah interest rate saya dapat 4.5. Saya bagi contoh senang. 4.5 selama 35 tahun. Alright. So, saya tulis kat sini.
Nampak 100,000, interest rate dia saya dapat 4.5%, loan selama 35 tahun. Jadi saya kena tekan, mana ni? Saya akan tekan calculate. Alright. So, jadinya tengok. Bayaran saya bayar setiap bulan. Monthly installment katakanlah 473,000. 473,000 dengan harga rumah 100,000. Saya bayar setiap bulan RM473. Sorry. RM473. Jadi katakanlah setiap bulan saya nak bayar 200 extra, RM200 extra. So saya akan tekan calculate lagi. Alright. So dekat sini dia ada keluar kalau nampak kat bawah ni. With additional payment. Bila saya bayar lebihan, atas tu nampak saya dah tulis tu. Kat sini, benar kat sini saya letak RM200 saya bayar lebih. Jadi okey, bila saya bayar RM200 lebih setiap bulan, so saya akan dapat 202 bulan saya punya 202 bulan dia punya awal lagi. Dia langsaikan hutang dia. Maksud dia kalau 202 bulan, 202 bahagi 12 bulan, maksud dia saya boleh jimatkan masa saya selama 16 tahun. Faham? Kita ambil 17 tahun lah. So 35 tahun yang saya dapat loan tadi, so saya tolak dengan 17 tahun. Jadi dengan saya hanya bayar RM200 saja sebulan lebihan, saya boleh dapat jimat saya hanya bayar selama 18 tahun sahaja. Okey. 35 tahun tolak 17 tahun sama dengan 18 tahun sahaja. 18 tahun sahaja saya bayar loan rumah tu instead of 35 tahun, dan saya hanya bayar 18 tahun sahaja dengan saya buat bayaran lebih sebanyak RM200. Dengan rumah yang harga RM100,000, saya bayar, tadi dia cakap bayaran dia RM473. Jadi saya tambahan RM200, saya bayar sebulan RM673.26. Jadi dengan bayaran RM600, saya hanya buat pinjaman tu selama 18 tahun. Dia akan auto calculate lah, dia ada calculation dia sendiri. Okey, faham dia punya tu? Best tak best macam tu? Pada tu kita ada duit. Kita ada duit lebih macam bulan ni aku dapat bonus, so aku nak bayar lebih. Jadi best tak best kalau macam tu? Daripada 35 tahun, kita boleh jimatkan berbelas-belas tahun untuk kita langsaikan kita punya hutang tu. Okey, faham? Okey, jadi apa lagi kelebihan yang semi-flexi ni? Okey, semi-flexi ni okey, apa yang akan jadi bila advance payment ni buat? Bila advance payment ni buat yang macam saya cakap tadilah, dia boleh pendekkan tempoh pinjaman kita. Daripada instead of 35 tahun, kita boleh dapat 18 tahun sahaja. Okey. Okey, soalan dia, advance payment yang saya dah buat tu, boleh tak saya nak ambil balik? Boleh tak rasa-rasa? Boleh tak ambil balik? Okay, jawapan dia, boleh. Boleh ambil balik advance payment tu yang 200 tu, katakanlah saya bulan ni saya dah bayar lebih 200. Jadi tiba-tiba saya rasa aku nak pakai duit lah bulan ni. Jadi rasa-rasa nak ambil duit, kadang-kadang duit saving tak ada, so kita ambil lah duit dari situ kan. Duit daripada yang kita bayar lebihan tadi. Jadi kita nak ambil boleh, tak ada masalah pun. Bank pun tak halang. Tapi dia ada tapi dia. Tapi bila kita ambil duit tu, kekurangan dia adalah setiap pengeluaran tu kita di-charge sebanyak RM50. Okay, itu kekurangan dia. Maksud dia, contohnya, katakanlah saya dah bayar 1,600 lebih tadi kan. So saya cakap kat bank, aku nak balik lah 100,500 aku sebab aku nak guna duit tu untuk ni. Jadi dia cakap, boleh, tak ada masalah, ambil. Jadi tapi nanti bank akan chargekan RM50 lah daripada pengeluaran yang kita buat tu. So kalau kita buat keluar dah advance payment tadi RM200, so kita buat keluar 100,500, jadi RM50 tu bank ambil pada dia lah kiranya. Right. Dan untuk semi flexi ni, kebanyakan bank sekarang dia bagi yang semi flexi punya loan kepada dia punya peminjam lah ataupun borrower dia. Alright, faham itu? Okay. Dan poin yang ketiga yang terakhir adalah, sebelum saya masuk tu saya recap balik.
Yang pertama tadi adalah term loan. Term loan adalah yang kekal, yang fix dia punya tempoh pinjaman dia. Maksud dia kalau bulan ni, kalau bulan pertama 400, so bulan seterusnya semua 400 sampai habis 35 tahun tu. Okey, faham Okey. Uh, dan yang kedua adalah semi-flexi loan. Semi-flexi loan tu yang boleh ubah-ubah. Apa yang boleh berubah ialah tempoh pinjaman kita kalau kita bayar lebih. Alright. So, apa kekurangan semi-flexi loan ni? Semi-flexi loan kekurangan dia, bila kita buat keluar duit, kita di-charge atas pengeluaran tu sebanyak RM50. Okay, faham Okay, kalian yang, kalau ada yang baru masuk ataupun yang belum lagi like saya punya page, like dulu page, nanti nak apa-apa, kalau saya nak update tu senang. Nanti kalau kalian dapat notification, nanti kalian tahulah macam bolehlah timba ilmu lagi yang apa yang saya share ni. Alright, so kalau macam berminat dengan hartanah, kalau macam nak apa ni, nak jual, bukan saya bukan jual hartanah. Kalau macam nak dapatkan income daripada rumah sewa tanpa perlu ada rumah sewa ataupun tanpa perlu ada rumah sendiri, kalian boleh like saya punya, kalian boleh join saya punya group FB page. FB group, nama dia Newbie Sublet Prestige, nama dia NSP 2019. Nanti apa-apa saya akan update dekat situ. Apa-apa macam info terkini saya akan update dekat situ lah untuk kalian tahu. Alright. Dia berbeza dengan page ni. Dan dalam tu saya akan khususkan untuk rumah sewa sahaja. So kalian akan lagi jelas lah kalau kalian nak tahu. Alright. Faham Okay. So berbalik kepada tajuk live kita untuk malam ni adalah yang poin yang ketiga adalah full flexi loan. Okay, tadi term loan, semi flexi dengan full flexi. Apa beza dia? Semi flexi dengan full flexi. Okay, macam ni. Dia basic dia sama je, konsep dia sama je sebenarnya dengan full flexi, semi flexi. Full flexi ni sama je dengan semi flexi. Tapi Syafiq, apa beza dia Syafiq kalau sama? Baik tak payah buat jenis-jenis lain. Okay. So, untuk yang tu saya tak payah terang lah dia punya pendekkan tempoh tu. Sebab tadi kan dah terang kan, bila kita bayar lebih, so kita boleh pendekkan tempoh pinjaman kita. Okay, faham yang tu. Tapi apa beza dia? Okay. Satu lagi apa yang menarik tentang full flexi. Ini best. Kalau kita nak buat keluar duit yang kita bayar lebihan tadi, kita tak payah bayar pun. Dia punya charge RM50 yang macam full flexi kena tu. Tu best. Tu best je. Maksud dia bila untuk kalau kita dapat package yang full flexi tu, kita nak keluar duit bila-bila tak ada charge pun. Tak ada charge RM50 tu lah. Tapi apa yang kekurangan di full flexi adalah kekurangan dia adalah bank akan kenakan charge sebanyak RM10 setiap bulan terhadap package full flexi tu. Macam mana tu RM10 setiap bulan? Dia macam ni lah, maksud dia walaupun kita tak buat keluar duit, tapi bank setiap bulan akan charge terhadap account tu lah, account full flexi tu. Dia macam tu. Tu full flexi punya kekurangan lah kiranya. Tadi nak banding dengan semi flexi dia akan charge berdasarkan duit yang kita keluarkan setiap bulan tu. Setiap kali pengeluaran tu dia akan keluarkan charge, dia akan kenakan charge RM50 setiap pengeluaran. Faham yang tu Okay. Dan untuk full flexi, tak semua bank yang bagi fasiliti full flexi. Itulah beza dia semi flexi dengan full flexi faham Okay. Jadi yang mana nak ambil satu, yang mana satu nak ambil? Term loan ke, semi flexi ke, full flexi? Okay. Yang mana? Yang tu yang mana kita nak ambil, semi flexi ke full flexi ke apa-apa term loan ke, kita yang tu bergantung kepada kita sendiri. Kalau kita jenis yang kewangan kita ngam-ngam je setiap bulan, so kita boleh je lah ambil term loan. Kenapa saya cakap ambil term loan? Sebab ambil term loan ataupun semi flexi ataupun full flexi, yang tu dia tak ada restriction lah kiranya. Kalau macam bank nak offer term loan, kita ambil lah term loan. Kenapa ambil term loan? Sebab dia
dia punya bayaran tu tak berubah. Jadi kalau contohlah katakanlah bulan ni kena bayar 1,000 loan rumah, tiba-tiba 2-3 bulan lagi bank negara umumkan kita punya BLR ataupun BLR tu ada turun atau naik. Jadi yang tu pun dah akan mengganggu sedikit kita punya kewangan, kita punya cara pembayaran lah kiranya. Jadi kalau ambil term loan dia tak ada turun naik. Dia mendata je cara bayaran dia. Okey. Tu untuk kalau kita kewangan kita cukup-cukup je. Okey. Tapi kalau macam kewangan kita yang kita ada extra lebih, yang tu kita boleh better ambil semi flexi ataupun full flexi lah. Tapi tu bergantung pada kita lah. Kalau kita rasa kita nak buat keluar duit setiap bulan, jadi bagi saya kalau kita nak bayar lebih dan kita ada rasa keinginan nak buat keluar duit tu, bagi saya tak perlu untuk ambil semi flexi. Sebab kenapa? Sebab yang macam saya cakap tadi, pengeluaran tu RM50. Jadi katakanlah setiap bulan kita nak buat keluar RM100. Jadi dia charge RM50 kat situ, dah mahal RM50. Faham? So kalau RM50 sebulan, kalau kita buat 10 kali pengeluaran dah RM500. So RM500 dah bagi pada bank dah. Okey, faham kat situ Dan lagi kalau jenis yang full flexi ataupun kalau kita jenis yang tak buat keluar duit, so semi flexi pun okey ataupun full flexi pun okey. Tapi full flexi tak semua bank offer lah kiranya. Ada yang bank tak offer, ada yang bank offer. Alright. Faham yang tu? Jadi apa-apa keputusan yang kita nak buat, kalau macam katakanlah kita dapat offer lebih daripada satu, ambil lah yang terbaik pada kita. Tapi kalau tanya saya, apa yang terbaik pada saya, bagi saya, nanti saya terang. Kalau yang baru masuk tu, kalau yang belum lagi like page saya, like dulu. Yang belum lagi follow dulu. Siapa mana-mana yang tengah tengok yang minat dengan property, yang macam nak jana income daripada hartanah ataupun daripada rumah sewa tanpa perlu miliki rumah sewa. Saya ulang korang tak ada rumah, korang tak beli rumah lagi, tapi nak dapatkan income daripada hartanah ataupun daripada rumah sewa, kalian boleh follow saya punya group, FB group, nama dia Newbie Sublet Prestige nama dia. Newbie tu untuk orang baru, orang yang tak tahu lagi lah tentang rumah sewa ni, macam mana saya boleh dapat income 5 angka sebulan dengan hanya buat rumah sewa yang bukan rumah saya walau sebiji pun. Bukanlah walau sebiji, adalah beberapa biji rumah saya, tapi yang selebihnya tu bukan rumah saya, tu rumah orang lain yang saya uruskan. Jadi macam mana kita nak tahu macam mana kita nak dapat income daripada benda tu. Jadi kalian boleh follow saya punya group ataupun add request, nanti saya approve kalian. Alright. Okay, so berbalik kepada yang tadi lagi. Apa yang kalau saya akan pilih apa? Okay, sebab saya tahu jenis saya belanja macam mana, saya punya kewangan status macam mana. So kalau saya akan pilih semi flexi. Kenapa saya pilih semi flexi adalah kerana sebab pertama, bila once saya dah bayar lebihan pada bank, saya memang tak akan ambil lagi duit tu, walau macam mana cara sekalipun. Okay. Dan yang kedua, saya tak pilih full flexi sebab dia ada charge setiap bulan. Tu saya punya sendirilah. Kalau kalian punya lain. Kalau kalian punya rasa macam nak bayar extra, tiba-tiba bulan depan nak ambil balik duit tu, jadi kalian boleh pilih full flexi. Macam tu. So kalau kalian rasa jenis macam kalian kewangan kalian cukup-cukup je, boleh ambil term loan. Okay, so saya harap kalian jelas dengan apa yang saya terang untuk malam ni. Jadi, kalau kalian rasa saya punya share ni bermanfaat untuk kalian ataupun untuk kawan-kawan kalian yang ada nak beli rumah ke, ada yang baru usia-usia rumah ke, so kalian boleh share video ni pada mereka supaya mereka tahu, ataupun nanti taklah culture shock nanti tiba-tiba apa benda full flexi, semi flexi, term loan ni, nanti boleh share, boleh war-warkanlah kepada mereka yang tentang saya punya perkongsian untuk malam ni. Jadi saya rasa setakat tu sahaja daripada saya. Sekarang dah hampir 24 minit dah, 25 minit dah. So saya harap benda ni bermanfaat untuk kalian dan untuk orang-orang yang di sekeliling kalian. Jadi saya rasa setakat tu sahaja daripada saya. InsyaAllah malam esok saya bagi tajuk lain. Tajuk lain lagi, admin saya akan update esok dalam pukul 2:30 kalau saya tak silap tajuk live dia.
Okay, so kita akan jumpa lagi malam esok dengan tajuk lain. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq dari Room Service Provider untuk bilik sewa Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Bye.